Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan ujian COVID-19. Kita fokus lebih kepada RT-PCR dan juga RT antigen. Sebab dua ujian ni penting. Sebelum kita pergi lanjut berkenaan dengan tajuk ini, terlebih dahulu kita berkenalan dengan virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ni yang kita kenali sebagai SARS-CoV-2 ya. So ini adalah nama virus yang menyebabkan COVID-19. Kalau kita tengok struktur virus ni, dia ada selaput luar ataupun envelope, kemudian dia ada RNA molekul di dalamnya, dan kita tahu bahawa selaput luar ni dia dibina oleh protein dan lemak. Protein yang paling utama sekali adalah spike protein ataupun protein S yang merupakan epitopes yang merangsang sistem imun kita lah, yang paling utama lah. Kalau orang nak buat vaksin, pakai inilah spike protein. Kemudian kita ada membrane protein M, kita ada envelope protein E, dan juga ada protein yang dikeliling RNA ni, dikenali sebagai nucleocapsid N. Dan protein-protein ni adalah actually protein yang dihasilkan melalui translation lah oleh daripada RNA. Jadi di RNA ni dia ada macam dia genom. Dalam RNA ni dia ada dia punya segmen-segmen yang mewakili jin-jin yang akan menghasilkan protein-protein ini ya. Jadi apabila kita nak melakukan amplification ataupun reverse transcription contohnya, kita perlu mengetahui tentang jin-jin ini ya. Kerana inilah yang nanti akan diambil dan kita akan menghasilkan DNA yang mewakili jin-jin yang tersebut ini ya. Okey. Ada beberapa kaedah di mana kita boleh lakukan ujian COVID-19 ni, sama ada dengan kaedah molecular test yang kita akan bincang, iaitu RT-PCR tu. Kemudian kita ada juga ujian antigen test. Molecular test ni basically kita nak kesan RNA ni dalam virus ni. Manakala antigen test ni kita nak kesan protein-protein yang terdapat di dalam virus, sama ada di luar, di selaput luar virus ataupun di dalam RNA itu yang kita panggil nukleoprotein. Kemudian satu lagi adalah antibody test. So antibody test ni kita mengukur antibody di dalam darah. Jadi sampel yang kita ambil darah. Kedua-dua molekular dengan antigen test ni kita ambil sampel direct daripada hidung ataupun mulut. Okey. Selalunya untuk molecular test RT-PCR ni kita ambil dua-dua, iaitu oropharynx, yakni mulut, tekak dan juga di bahagian hidung. Dan antigen test selalunya kita ambil daripada nasal hidung Okey. Berkenaan dengan perbandingan di antara RT-PCR dengan RT antigen ni, mungkin saya tak perlu pergi detail, tapi basically RT antigen ni dia lebih cepat, dia lebih murah, tetapi dari segi kecekapan dan juga ketepatan tentulah RT-PCR ni adalah gold standard tapi dia makan masa yang panjang sikit, 6 hingga 8 jam berbanding dengan RT antigen 1 jam saja. Nanti kita akan bincang tentang tajuk ini ya. Okey, RT-PCR ni apa dia? Kita tahu RT-PCR ni adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengesahkan jangkitan virus SARS-CoV-2. Okey. RT ni singkatan kepada reverse transcription yang dia merujuk kepada proses penukaran, proses penghasilan DNA daripada RNA. So, RNA ni dia kembarkan untuk jadi DNA menggunakan enzim reverse transcriptase. Dan PCR ni pula adalah polymerase chain reaction, iaitu proses yang menyalin DNA yang telah dihasilkan tadi ni di atas ni, dia salin, dia multiplying, dia amplified yang dengan menggunakan enzim DNA polymerase. Jadi RT-PCR ni adalah kaedah menghasilkan DNA daripada RNA virus, kemudian DNA yang dihasilkan itu dia multiplykan, di amplifiedkan ya. RNA adalah molekul yang membawa bahan genetik virus, di mana ianya unik untuk virus itu. Ianya umpama macam cap jari ya. Kalau kita dapat kenal RNA ni, maka kita akan dapat tahu bahawa ini adalah virus SARS-CoV-2 ya. So dengan menukar RNA kepada DNA, maka DNA ni dapat diamplifikasikan supaya walaupun virus yang ada tu sikit tetapi kita dapat kesan. Itu yang kepentingan, kelebihan guna RT-PCR ni ya. Okey, kita tidak mengamplifikasikan RNA. Sebab apa? Sebab susah proses ni, dan RNA ni dia tak stabil dengan suhu. Jadi sebab tu kita pilih buat DNA. Lagipun teknologi PCR ni dah establish
lama dah, digunakan dalam banyak aplikasi perubatan. Jadi kita tak risau tentang dia punya kecekapan lah. Kita boleh juga melakukan ujian mengesan antigen virus yang dinamakan RT antigen tadi itu melalui swab daripada hidung, dan tentulah seperti saya sebutkan tadi, berbanding dengan RT antigen, RT PCR ni lebih tepat lah. Ujian RT PCR paling reliable dan gold standard, dan ini adalah ujian yang paling yang digunakan untuk tujuan pengesahan dan dibandingkan dengan RT antigen. Okey, sampel yang diambil adalah daripada nasopharynx, maksud dalam hidung tu, di belakang hidung tu, kemudian juga oropharynx. Oropharynx ni dua sampel yang kita ambil, kemudian kita akan masukkan ke dalam kontainer ni, tube ni. Okey, tube ni kita tahu mungkin ada dah virus daripada ujung tip yang kita ambil tadi tu. Kemudian kita akan masukkan ke dalam tube ni yang mengandungi viral transport media. So bila kita masuk dalam ni, virus tu akan masuk dalam solution inilah. Kemudian dia akan dibawa ke makmal. So bukan masalah, maksud dia yang remeh tentang RT-PCR ni adalah dia memerlukan makmal, kemudahan makmal yang canggih, yang juga agak mahal lah. Jadi sampel-sampel yang telah diambil ni akan dibawa ke makmal. Di makmal ni kita akan proses, iaitu proses meliputi beberapa peringkat lah. Yang pertama adalah proses mengeluarkan RNA daripada virus tu. Okey, cara kita nak mengeluarkan RNA daripada virus tu adalah dengan cara menggunakan apa yang dipanggil lysis buffer ni. So mula-mula kita akan ambil sampel ni, kan, masukkan ke dalam kita panggil microcentrifuge ni. Okay, lepas tu kita campurkan sampel dalam microcentrifuge dengan lysis buffer. So lysis buffer ni dia ada phenol dengan guanidine isothiocyanate. So inilah bahan-bahan yang digunakan untuk menghancurkan dinding virus tu. Lysis kita panggil, untuk menyebabkan lysis. Kemudian bila kita dah masuk, campurkan dengan sampel tadi tu, maka kita pun akan melakukan proses centrifuge, iaitu kita campur ni bahan-bahan dalam ni, dan untuk berapa lama kita akan keluarkan. So sekarang ni virus tu dah bercampur dengan tadi lysis, dicampur ke dalam itu dan dibiarkan lebih kurang dalam beberapa minit di luar suhu bilik, dan pada peringkat ini kesan daripada bahan kimia yang terdapat di dalam tube tersebut, virus ini akan dipecahkan. Ini contoh satu virus sajalah, tapi sebenarnya banyaklah. Dipecahkan dindingnya, akan dihancurkan dindingnya, kemudian yang tinggal tu adalah RNA yang masih intact sebab ada bahan kimia yang mempertahankan, menstabilkan RNA itu. Okey, so ini adalah hasil daripada proses yang kita yang saya sebutkan tadi itulah. Okey, untuk tujuan memisahkan RNA daripada dia punya selaput dia. Kemudian seterusnya proses untuk memekatkan ataupun menulinkan lah. Kita tahu bila dah ada campuran tadi tu, ada koprotein, ada lemak dan sebagainya bercampur dengan RNA itu, dia macam tercemar lah. Jadi apa peringkat seterusnya adalah kita nak menulinkan, kita nak dapatkan pure RNA itu dengan kita menggunakan spin column. Ini spin column ni. Spin column ni macam bentuk dia macam ni, di ujung ni dia ada macam tube warna putih kecil macam ni. Ini sampel tadi ni yang telah dicampur tadi, yang ada sampel virus tadi tu yang telah dihancurkan tadi tu, tinggal campuran di antara RNA dan juga protein-protein tu, dicampur, dimasuk ke dalam spin column ni. Kita gunakan benda ni, kita masukkan dalam spin column ni, dan apa yang dilakukan adalah spin column ni kemudian akan dimasukkan dalam mesin centrifuge ini dan diputar dia macam ni. So apa yang berlaku di dalam ni? Tengok apa yang berlaku dalam ni. So dalam spin column ni, kita tengok bahagian bawah ni, dia ada macam struktur silikon, dia ada macam tube macam ni, yang di dalam tube tu ada silikon metrik. Silikon metrik ni kelihatan rentas, ada silikon metrik yang apabila solution yang mengandungi RNA dan juga protein tadi tu, yang virus yang dipecahkan ni melalui saluran ini yang ada silikon ni, apa yang berlaku adalah RNA yang masuk melalui tube itu akan melekat kepada silikon ni, sedangkan yang lain-lain protein-protein dan bahan-bahan tercemar, bahan-bahan asing tadi yang bercampur aduk tadi akan terlepas keluar. Jadi yang tinggal hanyalah RNA sahaja
yang terlekat di bahagian sini, ya. So yang lain-lain itu akan turun ke bawah, meninggal, menjadi bahan-bahan yang akan dibuang lah. Okay. So apabila kita dah dapat macam tu, kita akan keluarkan spin column tu, yang mengandungi RNA tulen tu. Tapi kita masih belum puas hati lagi, kerana masih ada lagi saki-baki bahan-bahan yang terasing, bahan-bahan asing dalam tu. Jadi kita akan gunakan wash buffer, campurkan dalam spin column tu, masukkan wash buffer ni akan dimasukkan dalam spin column dan kemudian kena centrifuge balik, kena pusing balik, diulang beberapa kali untuk membersihkan lagi sampel agar hanya RNA sahaja yang tertinggal. So kita bersihkan sehingga nak semua RNA ni saja yang tinggal. Ini gambaran dua RNA, tapi sebenarnya banyak lah, sebab kita tahu sampel yang kita ambil itu mungkin mengenai banyak virus kan. Okey, kemudian proses penulinan RNA tadi, ya. Selepas selesai centrifuge ni, spin column ni akan dikeluarkan, kemudian spin column dipindahkan dalam tube yang baru lah. Okey, dia letak yang baru yang dalam saki-baki ni kita akan buang lah. So di sini nanti akan ada RNA yang tulen, yang pure, yang intact, tertinggal di dalam spin column ni. Kemudian apa yang dilakukan adalah di dalam spin column ni akan dimasukkan elution buffer. So elution buffer ni adalah bertujuan untuk memisahkan RNA daripada spin column. Kita tahu tadi spin column ni RNA dia melekat pada silikon kan. Sekarang ni bila sampai ke peringkat ini, kita nak lepaskan pula RNA ni keluar daripada terlekat pada silicon matrix ni dengan cara kita campurkan dengan elution buffer ni tadi. Okey, dia masuk dalam elution buffer tu, elution buffer akan masuk dalam ni, kemudian lakukan centrifuge lagi untuk mengeluarkan RNA yang terlekat pada silicon matrix tadi, ya. Dan itulah hasil yang kita akan dapat solution yang mengandungi RNA yang pure. Okey. Dan proses selanjutnya adalah proses untuk kita melakukan reverse transcription dan juga PCR. Sekarang kita dah dapat RNA yang tulen, yang banyak RNA yang tulen. Dari sinilah kita akan mulakan proses terusnya untuk menghasilkan DNA, dan seterusnya kita akan lakukan amplifikasi DNA tersebut, ya. Okey, peringkat-peringkat yang ada dalam RT-PCR ini adalah yang berlaku di dalam mesin PCR lah, ya. Pertamanya adalah proses yang kita panggil reverse transcription. So tadi kita dah menghasilkan RNA yang tulen, yang intact, ya. Kemudian seterusnya kita nak lakukan proses menghasilkan DNA daripada RNA tadi tu. Okey, dengan kaedah yang kita panggil reverse transcription dengan menggunakan enzim reverse transcriptase. Kemudian selepas itu kita akan DNA yang terhasil itu akan kita multiply kan, kita akan amplify kan, kita akan buat banyak kopi dengan kaedah kita panggil polymerase change reaction, dengan menggunakan enzim DNA polymerase. Dan polymerase PCR inilah yang berlaku dalam kitaran, yang kita bagi satu kita 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, inilah yang berlaku dalam mesin tu. Dan setiap kitaran atau setiap cycle PCR tu dia ada 3 proses. Okey, yang pertama denaturation, annealing dan juga extension. Nanti saya akan terangkan apa dia proses-proses ini, ya. Dah selesai satu round ni, selesai denaturation, annealing dan extension ni, kita dah anggap dah habis satu cycle, dan proses akan berulang-ulang lagi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lebih banyak DNA. Okey, ini adalah contoh RNA, satu strand RNA yang tulen yang dihasilkan tadi itu. Di sinilah ada jin-jin, lokasi-lokasi yang perlu diambil, perlu dihasilkan dalam bentuk DNA, dan memang kita makmal telah sediakan semua bahan-bahan yang diperlukan. Dan ini adalah jin-jin yang berkenaan yang akan digunakan untuk mengenal virus ni, dan untuk menghasilkan DNA daripada jin ini, ya. Dan dia ada primer dia, di mana primer ni digunakan untuk menghasilkan salinan jin-jin tersebut dalam bentuk DNA, keratan-keratan DNA, ya. Terdapat beberapa jin yang penting untuk dikenal pasti. Di antaranya inilah RDRP, EN dan juga ORF1. Ini yang penting. Okey, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan proses reverse transcription dan juga PCR tadi tu. Bahan-bahan ni adalah kita panggil master mix. Okey,
master mix. Ini ada sampel yang mengandungi RNA tulen tadi tu. Ini adalah tube yang mengandungi master mix. Dalam ni lah yang rahsianya ni, semua ada bahan-bahan ramuan-ramuan yang diperlukan untuk melakukan proses reverse transcription dan juga PCR tadi ya. Di dalamnya ada enzim, ada reverse, ada primer, ada Tagman probe, nanti kita bincang ni, dan juga ada enzim DNA polymerase yang akan menggandakan, menyalin DNA itu ya. Dan kedua-dua ni perlu dicampurkan bersama ya. Okey. Sebahagian sampel yang mengandungi RNA tulen tadi akan dimasukkan ke dalam master mix tadi tu, dan kemudian kedua-dua solution ini akan dicampur dan dimasukkan dalam mesin centrifuge, dan centrifuge pun dilakukan mencampurkan bahan-bahan dalam tu untuk memulakan proses yang saya sebutkan tadi ya. Dan selesai proses pencampuran sampel RNA dengan master mix tadi tu, sampel akan dipindahkan ke plat PCR. Ini kita panggil plat PCR ni, ada banyak lubang-lubang dan juga tube-tube yang akan, satu tube mungkin untuk satu pesakit ada 96 tube dalam ni, 96 lubang dalam ni. Okey, dah dicampurkan kedua solution tadi tu dan dia akan masuk ke dalam ni untuk dibiarkan berlakunya tindak balas. Kemudian plat PCR ni dia kena, yang mengandungi lubang-lubang ni akan diproses serentak lah. Jadi masuk dia, sebab tu kita kena tunggu. Kadang-kadang kita tak boleh buat bus satu terus masuk dalam mesin. Dia kena tunggu pesakit seterusnya untuk masuk sampai penuh, dan baru kita boleh masukkan satu shot sekaligus semua sampel-sampel dari pesakit yang berbeza ni untuk dilakukan ujian serentak Okey, ini adalah mesin PCR. Okey, dan plat PCR ni dah ada dalam ni mengandungi tube-tube yang terkandung di dalamnya RNA dan juga master mix tadi tu. Okey, untuk melakukan proses yang saya sebutkan tadi tu, iaitu reverse transcription dan juga PCR tadi. So plat PCR yang mengandungi banyak sampel dari orang yang berbeza tadi akan dipindahkan ke mesin PCR ni. Okay, dalam mesin PCR ni berlaku proses reverse transcription dan juga PCR. Proses yang berlaku dalam mesin PCR ni adalah sangat kompleks bertujuan untuk menukar untuk menghasilkan DNA daripada RNA melalui proses reverse transcription, dan kemudian DNA yang terhasil itu akan melalui proses amplifikasi untuk melakukan DNA ini terbentuk salinan DNA yang banyak melalui tindakan enzim yang dikenali sebagai DNA polymerase. Dan proses yang berlaku ni bergantung kepada suhu. Jadi proses yang berlaku dalam mesin PCR ni bergantung kepada manipulasi turun naik suhu. Sangat penting. Okey, ini apa yang berlaku. So proses reverse transcription ni, dia adalah penghasilan DNA daripada RNA yang saya sebutkan tadi tu, yang telah dipilih segmen-segmen gene yang tertentu tadi tu, dan dia menggunakan primer. So ini adalah RNA, yang pertama RNA, kemudian masukkan primer ni, kemudian dengan adanya enzim reverse transcriptase ni, dia akan meneruskan pembentukan nucleotides mengikut acuan yang betul. Dia susah nak berlaku kesilapan, sebab apa? Setiap satu base ni dia dah ada pasangan dia dah. A dengan U, G dengan C, A dengan U ni, dia tak mungkin akan tak akan boleh bergabung dengan like C contohnya. Dia mesti dah satu je pilihan dia orang. So menyebabkan proses ini berlaku dengan tepat dan tidak berlaku kesilapan So primer dimasukkan. Apabila primer dimasukkan, enzim reverse transcriptase tadi akan digunakan untuk menambah nukleotide DNA tadi. Dia menambah nukleotide DNA sampai sepanjang RNA ni Okey, sampai habis, sampai ujung ni. Dan sekarang ni apa yang berlaku adalah terbentuknya komplement DNA terhasil melalui proses reverse transcription dengan menggunakan enzim reverse transcriptase. So now di bawah ni RNA tadi, di atas ni adalah DNA. So DNA yang terhasil ini kita panggil komplement DNA ataupun singkatannya cDNA ni. Okey. Dan sekarang ni kita dah ada dua strand, satu yang bawah RNA dan satu cDNA. Kedua-dua kompleks ni kita kenali sebagai hybrid RNA cDNA. Okey, proses seterusnya adalah initial denaturation. Selepas kita dah hasilkan DNA tadi, maka apa yang perlu dilakukan seterusnya adalah memisahkan kedua-duanya ni. So RNA dan cDNA ni akan dipisahkan dengan cara kaedah yang dinamakan initial denaturation. So basically
initial denaturation ni adalah proses pemanasan lah. Dipanaskan pada suhu 95 darjah Celsius. Bila dipanaskan, maka kedua-dua strand molekul ni akan terpisah. Okey, so kita akan ambil DNA ni saja. Okey, yang terhasil ni. DNA ni adalah nanti yang kita akan lakukan proses amplifikasi ataupun salinan. Okey, di proses PCR ni, seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya berlaku dalam keadaan di mana berlakunya manipulasi suhu atas, suhu tinggi dan suhu rendah. So apabila kita nak lakukan denaturation, kena naikkan suhu kepada 95 darjah Celsius. Tetapi apabila kita nak melakukan proses aniline, kena turunkan suhu. Okay? Dan tiap-tiap satu kitaran ini yang kita nak hasilkan salinan DNA ni, kita panggil satu kitaran. Satu kitaran ni ada proses dia, ada 3 proses dia, iaitu denaturation, aniline dan extension. So satu kitaran bila habis lengkap sampai extension ni, kita anggap satu kitaran sudah selesai. Kemudian dia akan ulang untuk menghasilkan lebih lagi banyak salinan DNA tadi. Okey, peringkat aniline ni basically adalah peringkat kita menurunkan suhu daripada 95 tadi kita jadi 58 darjah Celsius, dan peringkat ini adalah peringkat di mana kita akan masukkan primer ke sini untuk menghasilkan salinan DNA ni. Okey, dan ini adalah peringkat aniline. So semasa proses aniline ni, suhu diturunkan, dan ini memudahkan langkah meletakkan primer ni ke atas cDNA tadi. Dan primer ni kemudiannya primer yang dihasilkan tentulah dihasilkan dengan penuh teliti lah, untuk pastikan ni betul yang dia mewakili jin yang terlibat. Dan kemudiannya dengan tindakan enzim DNA polymerase, dia akan menambahkan nukleotide yang ada ni sepanjang cDNA tadi ni untuk menghasilkan salinan kepada DNA yang tersebut di atas. Okey. Ini adalah peringkat aniline. So aniline basically adalah peringkat memasukkan primer dan kemudian untuk melakukan salinan DNA. Okey. Okey, now sekarang dah complete dah. Terbentuk 2 salinan, 2 strand DNA dah sekarang. Dan proses extension ni adalah proses ni lah, dia menyambung lah untuk menghasilkan, melengkapkan 2 strand tadi. Itu kita panggil peringkat extension. Bila habis peringkat extension ini, maka lengkaplah satu kitaran baru. Dan kitaran seterusnya akan bermula dengan proses yang sama, iaitu denaturation, lepas tu aniline, daripada extension dan seterusnya, sampailah kitaran seterusnya yang beberapa kali. Okay. So proses yang sama ni dia akan berulang dalam kitaran kedua dan seterusnya. So bermula daripada denaturation. Okey, semasa proses extension tadi tu, di samping dimasukkan primer untuk dilakukan salinan DNA, okay, dan juga tindak balas enzim DNA polymerase untuk hasilkan salinan DNA baru, dimasukkan juga Tegman probe. Tegman probe ni adalah satu molekul yang ada salinan susunan nukleotides, dan ada dilekatkan juga dengan bahan yang boleh menghasilkan fluoresan. Apabila ada cahaya yang kena, dia akan keluarkan cahaya fluoresan. Tapi dalam keadaan Tegman probe yang intact ni, dia tak boleh berlaku sebab ada Q ni. Q ni dia menghalang daripada berlakunya sinaran sinaran fluoresan. Jadi semasa proses PCR atau proses penambahan nukleotide ni, apa yang berlaku adalah Tegman probe ni akan lekang, akan terpisah, dan Q ni akan terpisah dengan R ni. Apabila Q terpisah dengan R, maka yang R ni akan bebas. So lagi banyak menghasilkan salinan DNA, lagi banyak R ni akan dilepaskan. Okay? Dan R ni apabila dikenakan dengan cahaya tertentu, dia akan mengeluarkan cahaya fluoresan. Dan dia boleh diukur, intensiti cahaya itu boleh diukur bergantung kepada banyak mana R ni dihasilkan. Lagi banyak salinan DNA dihasilkan, maka lagi banyaklah terhasilnya bahan fluoresan ini. Maksudnya lagi tinggi, lagi banyak bilangan ataupun beban DNA yang asal dari virus tadi, maka lagi banyak bahan fluoresan dihasilkan. Okay? Daripada situlah dia akan plot dalam satu graf. Okay? Okey, ini adalah contohnya cycle yang ketiga, proses yang sama, denaturation, betul aniline, betul extension, untuk menghasilkan lebih banyak salinan DNA dan juga menghasilkan lebih banyak R ni, bahan fluoresan ini. Okey.
Okey, ini contohnya kitaran ke-6, kopi bilangan salinan DNA yang dihasilkan adalah 32. Okey. Semakin banyak kitaran yang berlaku berulang kali ini akan menghasilkan salinan DNA yang semakin banyak mengikut gandaan. Contohnya daripada 6, daripada 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya lah. Dan kitaran ke-20. Ini adalah kitaran ke-20 ni. Kita tengok salinan DNA yang dihasilkan adalah 524,000 lebih. Okey. 524 lah. Dan kita perlu ingat bahawa bila lagi banyak kitaran dihasilkan, lagi banyak salinan DNA dihasilkan, dan jika memang virus tu dah banyak, maka makin banyak adalah bahan fluoresan itu dihasilkan untuk menghasilkan intensiti cahaya fluoresan yang lebih tinggi. Okay? Setiap kitaran ini dinamakan PCR cycle. Jadi kitaran yang saya sebutkan tadi itu daripada denaturation, annealing dan extension itu dipanggil satu kitaran. Kitaran ini dipanggil sebagai PCR cycle. Okay? Dan proses menghasilkan lebih banyak DNA ini dinamakan amplifikasi. Okay? Dan CT value nanti kita akan bincangkan dalam presentation yang seterusnya. Okey. Jadi daripada situ tadi kita dapati bahawa untuk mengesan jumlah DNA itu adalah melalui berapa banyak cahaya yang dihasilkan oleh fluoresan tadi. So bila lebih banyak bahan fluoresan dilepaskan, maka lebih tinggilah bilangan DNA. Bila DNA itu lebih tinggi, maksud dia asalnya tu memang banyaklah RNA yang datang dari virus tadi itu. Dan daripada situ dia akan buat proses untuk digitizekan maklumat ini dalam bentuk graf. Okey. Di dalam mesin PCR ni, cahaya daripada lampu halogen lamp ni akan dipancarkan kepada plat PCR ni yang ada 96 lubang ni, yang ada sampel dalamnya ni, dan cahaya ni akan melalui semua ni dan kemudian dia akan pergi melalui emission filter ke CCD camera. So CCD camera ni akan menangkap setiap satu nilai fluoresan, cahaya fluoresan tadi itu untuk dibaca. Yang contohnya untuk satu saja tube, satu saja sampel daripada satu lubang dalam plat PCR tadi itu, cahaya masuk sini dan daripada sini dia akan keluarkan sinar cahaya fluoresan yang kemudian ini akan ditapis dan masuk ke dalam CCD camera. Seterusnya CCD camera ini akan memproses dalam komputer dalam tu, menukarkannya dalam bentuk digital dan akan terbentuklah graf ini. So kita tengok di sini, ini adalah satu contoh dan kita lihat di sini graf ini adalah di antara bilangan kitaran dan juga intensity fluoresan. So lagi tinggi intensity, lagi banyak DNA, lagi banyak virus. Okey. Dan ini adalah bilangan kitaran PCR tadi itu. Okey. Dan ini adalah threshold ataupun had limit untuk dikatakan bahawa virus yang ada itu memang signifikan ataupun memang positif. Kalau katakan intensity fluoresan itu di bawah line ini, di bahagian bawah ni, dia terlalu minimal. Jadi maksud dia kemungkinan besar tidak ada virus, ataupun mungkin sangat sedikit yang tidak signifikan, ataupun mungkin tercemar. Jadi untuk sesuatu sampel tu dikatakan positif, dia kena cross threshold ni. Maksud dia intensity fluoresan tu dia kena lebih tinggi daripada threshold ni. Dan dia hendaklah selepas melakukan beberapa cycle. Kadang-kadang nak dapatkan atas ni, nak dapatkan threshold ni, dia perlukan banyak cycle. Jadi itu pun dianggap sebagai sikit saja dan dia dianggap negatif. Contohnya di sini kalau katakan dia dah mencapai threshold pada kitaran tertentu dan dia dianggap sebagai positif. Negatif ni maksud dia sinaran intensity fluoresan tadi itu, cahaya fluoresan tadi sangat minimal. Tak ada apa langsung, tak menyentuh pun threshold punya line ni. Okey. Ini untuk satu sampel untuk seorang pesakit lah. Dalam plat PCR tu ada 96 pesakit. Okey. So cahaya fluoresan tadi akan ditukarkan dalam bentuk digital dan nilainya akan ditukar kepada bentuk graf untuk menentukan sama ada keputusannya itu positif ataupun negatif. So kaedah ini dinamakan real time PCR. Tadi saya sebutkan tadi dah. Komputer akan menghasilkan graf dan the plot dalam graf tu, dan dari sinilah dia orang baca keseluruhan proses PCR ni. RT-PCR ni memakan masa lebih kurang 4 hingga 5 jam.
Teknologi RT-PCR ni dia bukan baru, dia telah lama dan telah establish dalam banyak aplikasi perubatan. Jadi kecekapan dan ketepatan teknologi ini memang telah diperakui. Teknologi ini memastikan bahawa kemungkinan berlakunya kesilapan itu sangat minimal, kerana dalam proses transcription dan polymerization susunan asid nukleik itu telah dikenal pasti, dan kita tahu pasangan base ni dia hanya satu saja. Contohnya kalau cytosine tu hanya dengan guanin, thymine hanya dengan adenin. Jadi kemungkinan untuk berlakunya kesilapan mengesan dan mengenal pasti jenis virus tu sangat rendah. Okey. Dan ujian ini juga sangat-sangat tepat, dengan spesifisiti dia hampir 100% dan sensitivity dia 75 hingga 85%, dan ujian ni adalah ujian yang gold standard untuk pengesanan COVID-19, mengesan virus SARS-CoV-2. Ia boleh mengesan keadaan virus walaupun sedikit, sebab melalui proses amplifikasi kita dapat mengesan walau RNA virus tu rendah saja dia punya kuantiti ataupun bebannya, dan false positif dia sangat kecil. Jadi maksudnya kalau kita dapat ujian yang positif, kemungkinan besar memang positif, memang wujud RNA virus tu manakala false negatif tu pula boleh berlaku. Jadi maksudnya kalau kita dapat ujian negatif, tak semestinya 100% kita tak membawa virus. Okey. Apakah CT value? Ini satu tajuk yang agak complicated sikit. CT value ni adalah singkatan untuk cycle threshold value. So cycle threshold ni adalah had bilangan kitaran yang dapat mencapai intensiti cahaya fluoresan yang minima untuk mengesahkan kewujudan virus SARS-CoV-2. So intensiti fluoresan adalah kayu ukur bilangan RNA virus yang wujud. Jika partikel virus itu sedikit, maka lebih banyak kitaran yang kita kena lakukan. Jadi lebih tinggi amplifikasi DNA perlu dilakukan untuk mencapai intensiti fluoresan yang minima tu. Jadi jika partikel virus itu banyak, ataupun kita panggil viral load tu tinggi, maka mesin hanya perlu melakukan beberapa kitaran saja untuk mencapai intensiti fluoresan yang minima tu. So intensiti fluoresan yang minima tu adalah threshold tadi lah, di mana di bawah threshold tu, di bawah kalau intensiti fluoresan tu bawah threshold itu dia dianggap negatif sikit sangat, dan di atas tu dianggap positif. Jadi kalau kita perlu melakukan banyak kitaran untuk mencapai tahap yang sama, jadi maksud dia konsentrasi ataupun beban virus tu rendah. Dia macam tu. Jadi kalau CT value ni juga boleh digunakan untuk menentukan beban virus macam saya sebutkan tadi tu. So lagi tinggi CT value, maka bermaksud kita perlu melakukan lebih banyak kitaran amplifikasi untuk mengesan DNA, jadi beban virus tentulah lebih rendah. Dan contohnya jika mesin menetapkan CT value dia 35 kitaran, maksud dia sebagai threshold untuk mencapai threshold intensity cahaya fluoresan yang untuk mengesahkan dia adalah positif. Maka jika sampel seseorang itu perlu menjalani kitaran PCR melebihi 35 untuk mencapai intensiti cahaya fluoresan yang minima tadi, ujian ini dianggap negatif. Maksudnya kalau kita perlu melakukan lebih daripada 35 kitaran, contoh kita perlu melakukan 40 kitaran, barulah kita akan dapat tahap yang sama mencapai threshold fluoresan tadi itu, maka kita anggap bahawa ini adalah keputusan yang negatif, dan ini disebabkan oleh pencemaran dan sebagainya. Jadi virus itu tak ada ataupun sangat sedikit dan yang tak signifikan. Sebaliknya pula, jika bilangan cycle threshold kurang daripada 35, contohnya hanya dengan 25 kitaran PCR saja, sudah mencapai tahap intensiti cahaya fluoresan minima tadi, yang ujian itu dianggap positif. CT value yang dijadikan hard positivity ini boleh diubah. Selalunya ia ditentukan oleh syarikat yang mengeluarkan mesin PCR ni, kerana mereka sudah menjalankan kajian. Kalau kita pandai-pandai mengubah CT threshold ni, sebenarnya dia boleh mengubah ketepatan ujian ini. So jika CT value lebih daripada 35, maksudnya signal yang diperolehi itu tak cukup untuk mengesahkan kehadiran virus. Dengan perkataan lain, kita perlu menjalankan banyak kitaran PCR untuk mencapai intensiti fluoresan yang minima tadi itu. Okey. Untuk memudahkan kefahaman, saya tunjuk diagram ni. So ini adalah mesin PCR, dan di dalam mesin inilah dilakukan proses PCR tadi itu, di mana berlaku kitaran PCR, kitaran 1 kitar, 2 kitar, 3, 4, 5, 6, di mana setiap kitarnya akan menghasilkan bilangan DNA yang tinggi. Kalau virus dia banyak, maka bahan-bahan fluoresan yang dihasilkan juga banyak, dan itu akan digambarkan dengan
intensity fluorescent yang makin meningkat. Ini contohnya adalah contoh yang positif. So ini dikira, diukur dan diplot oleh komputer lah. Ini adalah intensity fluorescent. Ini adalah bilangan cycle. Okay, dan kita tengok berapa kali cycle tu dilakukan, dan intensity fluorescent tu meningkat. Ini menunjukkan bahawa lebih banyak DNA virus tu terhasil. Dan intensity ni akan meningkat dari masa ke semasa, ia mengikut kitaran dia. Tetapi dia graf ni hendaklah graf berbentuk macam ni, dan bilangan cycle tu hendaklah jatuh kepada threshold dia. Dan kalau kita tengok yang belah kanan ni pula, ujian dia negatif. Sebab apa? Sebab intensity fluorescent ni tak mencapai threshold pun, dia di bawah. So di bawah ni adalah intensity fluorescent yang memberi gambaran bahawa tidak ada virus, ataupun virus itu sangat sedikit. Okay. Dan orang ni pesakit ini, kita lihat dia punya fluorescent intensity dia meningkat dengan baik sekali ke atas, menunjukkan bahawa banyaknya DNA yang dihasilkan, banyaknya bahan-bahan fluorescent yang dihasilkan itu. Jadi ini adalah disebabkan oleh banyaknya RNA virus yang diuji tadi. Kita tengok contohnya ni. Contoh tiga orang pesakit, A, B dan C. Kita lihat tiga individu ni. A ni kita tengok untuk mencapai threshold intensity fluorescent yang minima ni. Okay, di bawah ni semua kita anggap fluorescent intensity yang rendah, yang tidak ada virus. Untuk A ni, kita dapati bahawa dia punya graf dia lebih curam. Okay, dia dah sampai awal dia dah capai peringkat threshold dia pada kitaran ke-30. So cuma perlu 30 kitaran untuk mencapai threshold intensity fluorescent tadi tu. Dan dalam keadaan ni, A ni dianggap sebagai positif. Maksud dia mengandungi banyak DNA yang merupakan gambaran banyaknya RNA virus tadi tu. Berbanding dengan B juga, kita lihat di sini B dia mencapai garisan threshold ni pada kitaran 35. So ini yang kita panggil CT value ni. So CT value untuk A adalah 30, CT value untuk B adalah 35, iaitu bilangan kitaran di mana pada kitaran tersebut dia sudah menyentuh threshold intensity. Threshold intensity of fluorescent. Berbanding dengan C, kita tengok C pula, dia menyentuh threshold ni pada kitaran yang ke-40. Jadi dia perlu melakukan lebih banyak kitaran cycle PCR ni untuk mencapai threshold, untuk mencapai tahap yang sama. Jadi ini kita anggap sebagai negatif. Untuk A, dia punya CT value dia 30, untuk B CT value dia adalah 35, untuk C adalah 40. So 40 ni kita anggap sebagai negatif ataupun weakly positif. 35 ni positif, 30 positif. Dan tentulah kalau dia orang punya CT value dia lebih rendah lagi, maka itu menunjukkan bahawa beban virus tu lebih tinggi. Okay. Ini adalah contoh laporan dalam komputer lah. Kita lihat ini adalah threshold intensity fluorescent tadi tu. Kita lihat di bawah ni semua orang yang negatif. Dia tak naik pun. Dia tak sampai kepada threshold line pun. Berbanding dengan individu ni yang punya CT value dia 21. Sangat strong. Strong positif. Dan kau ni 39. Dianggap weak positif. Dia memerlukan bilangan cycle yang banyak sebelum dia dapat ukuran intensity fluorescent yang threshold tadi tu. Okay. Ini adalah contoh laporan yang lama dulu. Kedulu kan kalau kita dah buat ujian PCR ni, dia orang balik macam ni. Simple je, positif ataupun negatif saja. Tapi kemudiannya di improve lagi, diperbaiki. Dia orang boleh measure tiap-tiap satu gene tadi tu. Contohnya kes ni, dia positif untuk gene N1 dan N2 dengan CT ratio, CT value dia 27.7, yang ni 28.98. Okay. Dan sini pun dia boleh ukur untuk CT value untuk gene ORF 29.18. So lebih canggih. Kalau kita tengok kat Malaysia di private lab contohnya, ni salah satu keputusan ujian yang dilakukan di makmal swasta kita. Ini contohnya dia punya di atas, bahagian atas ni adalah dia punya ID dia. Kemudian di sini dia akan sebutkan report, final report dia. So COVID-19, SARS-CoV-2, PCR assay, dia tulis ini detected. Okay. Dan kemudian dia pecah, dia specify lagi
untuk jin ORF1AB ni detected dengan CT value 27.7. Untuk engine pula detected CT value dia 29.4. Dan manakala E-gene pula detected juga CT value 27.3. So dengan ini dia boleh confirm kata ini memang positif, dan pesakit ini memang boleh dikategorikan sebagai pesakit yang mempunyai virus yang dijangkiti oleh COVID-19 ya. Okey, apakah mitos tentang ujian RT ni? Mitos pertama adalah ujian ini tidak tepat. Ini tak betul sebab teknologi PCR ini sudah digunakan dengan banyak kajian dan juga aplikasi perubatan sama ada untuk diagnosa ataupun rawatan. Sebenarnya ujian RT-PCR adalah ujian pengesahan COVID-19 yang paling tepat dengan sensitiviti yang menghampiri 100%. Dan RT-PCR dia adalah ujian ini adalah gold standard. Maksud inilah yang terbaik. Ujian yang positif hampir pasti menunjukkan seorang itu mempunyai virus. Dia punya virus. Cuma kita tak pasti sama ada virus itu virus yang masih hidup ataupun tidak. Tetapi yang pastinya dia memang pernah membawa virus tu ataupun sedang membawa virus SARS-CoV-2 tu Okey. Dan kalau katakan dia dah ada strong contact, dia dah ada simptom, dan tentu sekali lah dia dah dapat penyakit COVID-19. So mitos kedua, orang ramai tidak perlu melakukan ujian COVID jika mereka adalah kontak terdekat ataupun mengalami gejala. Ada setengah golongan tu yang kata tak usah buat ujian ni. Ujian saringan pun jangan buat. Dia orang kata KKM menipu. Dia kata orang yang positif tu sebenarnya tak positif pun. Itu adalah satu tohmahan, fitnah. Sebab memang menjadi satu keperluan melakukan ujian COVID ni ke atas golongan-golongan yang disyaki yang mendapat jangkitan apabila berlakunya sesuatu pandemik, satu epidemik. So sebenarnya ujian COVID ni perlu dilakukan agar dapat mengesan status mereka, dan jika positif maka mereka akan dipantau dan perlu diisolasi supaya kita dapat putuskan jaringan jangkitan. Ini akan dapat memutuskan jaringan infeksi itu dan boleh mengawal wabak. Walau bagaimanapun, jika beban wabak itu selalu tinggi, mungkin makmal tak mampu untuk melakukan ujian RT-PCR ni, kerana RT-PCR ni dia memerlukan makmal dan juga masa panjang. Kadang-kadang kita kena tunggu lama untuk dapat keputusan. Jadi kadang-kadang tak praktikal pula. So dalam situasi macam ni, mungkin RT antigen dia lebih baik. Malahan memang WHO pun menggalakkan penggunaan RT antigen dalam situasi macam ni. So boleh digunakan juga. Dan satu lagi, menafikan kepentingan ujian adalah bertentangan dengan prinsip kawalan wabak yang disyorkan oleh WHO dan pakar epidemiologi. Dan malahan WHO telah menetapkan bahawa bilangan ujian yang mencukupi adalah apabila kadar positiviti kurang dari 5% dalam masa 2 minggu terakhir. Jadi penting untuk lakukan ujian supaya kita dapat mengesan pembawa virus tu. Dan kalau ujian tu tak cukup, apa yang berlaku nanti itulah kita tak dapat kesan. Bila tak dapat kesan, akan berlaku kes-kes serius yang berlaku tanpa dikesan. Ada yang mati di tengah jalan, mati di rumah, yang dibawa tak sempat datang ke hospital, dah meninggal. Semua ini disebabkan oleh masalah pengesanan tu. Jadi perlu melakukan ujian yang mencukupi. So ujian yang mencukupi ni dinilai dari segi ini, berapa peratus positivity tu. Kalau positivity dia tinggi, maksudnya di denominator kita buat tak cukup saringan ataupun ujian. Jadi ini menunjukkan memang penting untuk lakukan ujian PCR, ujian COVID Okey, mitos yang ketiga, ujian RT-PCR yang negatif bermaksud 100% orang itu tidak dijangkiti. Ini pun tidak tepat. Walaupun RT-PCR itu sangat cekap mengesan kehadiran partikel virus, namun ujian yang negatif tidak semestinya bermaksud tidak ada RNA virus, tidak ada virus dalam badan orang tersebut. Kemungkinan masa ujian itu diambil, beban virus itu sangat rendah, ataupun mungkin ada isu dengan masalah sampling dan sebagainya. Selalunya kalau ada pesakit ataupun ada seseorang individu yang kita rasa berkemungkinan besar mendapat jangkitan, contohnya dia bergejala ataupun dia ada kontak yang rapat, dan tapi ujiannya datang negatif, jadi berkemungkinan kita akan syorkan supaya dilakukan ujian semula. Tetapi false negatif ni sangat rendah. Okey. Kemudian yang keempat, mitos yang keempat adalah ujian antigen lebih tepat daripada RT-PCR. Sebenarnya ujian RT-PCR ni adalah ujian yang gold standard. Maksudnya dia lebih tepat, dia lebih reliable berbanding dengan ujian RT-antigen. Tetapi dari masa ke semasa sebenarnya, kedua-dua ujian ini dia
diperbaiki dan dia punya kecekapan ketepatan dia meningkat dari masa ke semasa. Mungkin akan sampai itu masa nanti ujian RTK antigen ni pun sama tahap kecekapan dan ketepatan dengan RT-PCR. Tapi setakat ini RT-PCR masih lagi gold standard. Okey, mitos yang kelima ini penting. Ujian RT-PCR mengesan virus yang masih hidup sahaja. Okey, untuk makluman, ujian RT-PCR mengesan kehadiran virus SARS-CoV-2 melalui kehadiran RNA virus tersebut. RNA dia. Jadi tak semestinya virus itu masih hidup. Tetapi ujian ini penting untuk mengesahkan kehadiran virus SARS-CoV. Jadi maksud kalau dah ada RNA dia, tentulah dia virus tu ada. Cuma sama ada dia hidup ataupun tidak hidup. So ujian ni perlu dianalisa dalam konteks yang lebih luas. Kita kena faham ia perlu dikolorasikan dengan faktor-faktor lain yang seperti pernah menjadi kontak rapat dengan pesakit dan gejala yang dialami. Jadi seseorang yang mendapat ujian positif tambah pula ujiannya dia punya CT value dia rendah, dia punya positivity, dia punya tahap positivity dia tinggi, dan pernah pula ada kontak rapat dengan pesakit ataupun dia bergejala, jadi kemungkinan besar dia sedang membawa virus yang hidup. Jadi ujian ini tetap penting walaupun dia tak semestinya mengesan virus yang hidup. Itu kena faham. Kita tak boleh gunakan alasan ini untuk tidak melakukan ujian RT-PCR. Untuk ujian seterusnya adalah ujian sedikit berkenaan dengan ujian rapid antigen ataupun RTK antigen ni. So RTK antigen ni adalah ujian untuk mengesan antigen yang ada pada virus tu. RT-PCR tadi mengesan RNA, bahan genetik, tapi ini mengesan protein pada virus tersebut. So sampel yang diambil adalah daripada nasal, hidung, ataupun boleh juga diambil di bahagian bawah hidung tu sebagai pilihan, dan sampel yang diambil itu akan dimasukkan ke dalam tube yang mengandungi medium ni. Kemudian ditutup tube ini dengan dropper, dan seterusnya dropper ni kita titiskan cairan ini ke atas kaset yang mengandungi lubang ni sebanyak 3 titis. Kemudian kita tunggu 15 minit dan tunggu bacaan dia, macam buat pregnancy test. So kalau ujian positif kita dapat 2 line macam ni. C dengan T ada 2 line. Kalau negatif 1 line saja, tidak ada line kedua, dan ini adalah invalid. So apa-apa pun seperti yang saya sebutkan tadi, memang RT-PCR ni dia lebih tepat sebab dia boleh mengesan virus load yang lebih rendah berbanding dengan RTK antigen. Tetapi dalam keadaan tertentu memang RTK antigen ni lebih ada kelebihan kerana dia lebih murah, lebih cepat, dan keputusan yang cepat itu boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang lebih cepat untuk mengawal jangkitan. Dan malahan WHO memang menggalakkan penggunaan antigen ni, rapid antigen test ni, untuk tujuan-tujuan yang disebutkan sini lah: case finding, contact tracing, outbreak investigation, monitor trends. Dan ini mungkin ada kemungkinan RTK antigen akan jadi kaedah pengesanan saringan yang lebih baik di masa akan datang. Setakat ini dahulu berkenaan dengan ujian COVID-19. Semoga kita mendapat sedikit maklumat, dan jika ada sebarang salah silap saya memohon ampun dan maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.